Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang satu kereta yang sangat ikonik, iaitu Honda NSX, ataupun orang panggil dia sebagai Ferrari Asia. Mana taknya yang desain kereta ni memang designer Ferrari pun. Kalau korang nak tahu, NSX ni lah supercar dari Jepun yang pertama yang boleh challenge Ferrari, Lamborghini dengan Porsche dekat Europe sana. Kalau ikutkan, Honda ni dia bukan buat kereta supercar. Dia lebih kepada buat motosikal dengan kereta harian biasa. Tapi mungkin pada masa tu Honda ni dia ada bajet dan CEO dia tak tunggu lama untuk start projek supercar ni. Dan diorang pun tahu nak design dan bina supercar ni bukan benda yang mudah. Jadi Honda minta syarikat Pininfarina, iaitu company yang design Ferrari F40, untuk design kereta NSX ni. Lepas tu Honda juga gunakan seorang racer F1 yang legend, iaitu Ayrton Senna, untuk bantu develop handling kereta ni. Dan Honda pun memang dia benchmark dengan kereta Ferrari 348 dengan kereta NSX. Benchmarking ni maknanya kereta Ferrari 348 ni dia macam jadi aim lah dari segi performance, design dan sebagainya. Kira hebat lah kan Honda buat benchmarking dengan Ferrari. Jadi generasi pertama NSX yang dibuat oleh Pininfarina ni dipanggil HPX, dan bentuk dia memang sangat aerodinamik, dan untuk masa tu tahun 1984 memang nampak macam futuristik lah. Tapi kereta ni masih lagi dikira sebagai kereta konsep. Jadi dia tak masuk production. Honda ni kalau boleh memang dia nak kereta tu jadi kereta supercar, tapi dia nak juga kereta tu boleh guna harian. Ini satu balance yang bagi saya sangat susah nak capai lah. Biasanya supercar ni dia memang sangat keras suspension dia, seat pun keras, tak banyak padding untuk kurangkan berat. Memang tak selesa kalau nak guna harian. Tapi kita kena ingat yang ini adalah Honda, dan Honda ni dia memang serve market kenderaan biasa dan bukannya supercar. Jadi tak terkejut kalau diorang nak juga ada elemen kereta untuk kegunaan harian tu. Jadi lepas diorang dah ada HPX ni, sekali lagi Honda guna hikmat Pininfarina ni untuk improve lagi kereta ni, dan kali ni projek ni dipanggil NSX, iaitu New Sports Experimental. Itulah makna sebenar NSX kalau korang nak tahu. Enjin yang Honda guna untuk kereta ni adalah enjin V6 yang ada dalam kereta Honda Legend. Honda Legend ni bagi saya dia macam adik-beradik Honda Accord. Tapi bila diorang dah buat testing, diorang rasa enjin ni sebenarnya tak cukup power. Jadi diorang buat enjin yang totally new untuk NSX ni. Jadi kalau kita bayangkan, bajet Honda ni memang betul-betul banyak lah time tu. Bukan murah tau nak upah company design yang reputable, lepas tu nak design enjin sendiri, nak manufacture lagi. Memang Honda berhabis-habisan lah untuk completekan projek ni. Diorang juga involvekan Honda Motorsport Division, termasuklah Ayrton Senna. Yang pentingnya Senna ni untuk projek NSX adalah dia tahu apa yang boleh buatkan satu kereta tu laju around the track. Contohnya bila Senna dah test NSX tu, dia tak puas hati chassis tak cukup stiff, suspension pun dia tak berapa puas hati. Jadi dia report lah benda-benda macam ni dekat engineer Honda, dan dia orang baiki sama-sama. Dan lagi satu, mungkin Senna je dekat situ yang cukup skill untuk push kereta tu to the limit. Jadi input dari dia ni memang sangat berguna lah untuk development NSX ni. Dan lepas 5-6 tahun jugalah bertungkus lumus, pada tahun 1989 Honda pun dia showcasekan kereta dia dekat Chicago Auto Show dengan Tokyo Motor Show. Kereta tu pun asalnya nama dia NS-X, diorang tukarkan kepada NSX. Dan 2 tahun lepas tu baru diorang start jual kereta ni di bawah brand Acura di US dan juga Hong Kong. Jadi kalau anda dengar orang sebut NSX ni Acura NSX, anda jangan rasa pelik pula. Memang Acura ni adalah brand luxury untuk Honda. Contohnya kalau Toyota dia ada Lexus kan, Honda pula dia ada Acura. Bagi saya ada beberapa benda yang sangat canggih lah yang ada dalam NSX pada masa tu. Sebagai contoh, connecting rod tu dibuat daripada titanium. Lepas tu body dia full guna aluminium. Sebelum dari NSX ni memang tak ada lagi kereta production yang guna full aluminium body. Jadi kesannya kereta ni dapat jimat berat sebanyak 200 kg. Tambah pula dengan Ayrton Senna punya input tadi, maknanya handling kereta ni memang mantap. Mantap, mantap. Terima kasih
Malaysia. Untuk buat kereta ni pula, Honda buat satu kilang yang baru memang untuk buat NSX saja. Dia tak campur dengan model lain. Pemasangan pula dibuat oleh lebih 200 orang pekerja terbaik yang diorang ada, dan pekerja-pekerja ni pun dah ada pengalaman lebih 10 tahun bekerja. Ini kalau ikutkan, semua adalah kos tambahan lah bagi Honda untuk hasilkan NSX. Jadi hasil dia, NSX ni memang setanding dengan Ferrari dengan Porsche. Tapi macam biasa, walaupun dah power, akan sentiasa ada ruang lagi untuk bagi lagi power. Jadi lepas NSX ni dah terjual, diorang buat pula NSX R yang lebih ringan dan lebih power. Cara nak kurangkan berat ni, diorang tukar seat kepada seat Recaro yang lagi ringan, sport rim pun tukar pada yang lagi ringan, even tombol gear tu pun diorang tukar kepada titanium. Kali ni diorang boleh kurangkan lagi 120 kilo dari NSX yang asal tu. Stiffness kereta tu pun dia tambah lagi supaya boleh corner lagi laju tanpa ada oversteer. Cuma bila dah keras macam ni, nak bawa tu pun tak selesa lah, bising sikit. Dan untuk model ni, Honda buat 483 unit saja dan semuanya untuk market dekat Jepun. Jadi saya tak tahu ada ke tidak NSX R ni orang bawa masuk Malaysia. Kalau korang tahu, tolong komen dekat bawah. Upgrade yang paling besar pula selepas ni adalah pada tahun 1997, di mana Honda ni dia ganti enjin asal tu kepada enjin yang lagi besar. Kali ni 3.2 liter. Dan gadget-gadget yang ada pun makin banyak lah. Semua brand yang orang gila-gilakan, macam steering wheel Momo, BBS sport rim, Recaro bucket seat dan macam-macam lagi, semua ada dalam NSX tu. Dan NSX ni juga Honda bawa masuk racing dalam Le Mans 24 Hour. Racing ni tujuan dia nak tunjukkan kepada dunia yang kereta ni boleh tahan even kalau kita push dia gila-gila selama 24 jam. Jadi walaupun tak dapat naik podium, tapi kereta NSX ni ada yang dapat habiskan racing 24 jam ni. Bagi saya pencapaian nak habiskan racing tu je dah cukup susah, dan Honda dapat buktikan yang NSX ni dia dapat tahan kalau racing dalam keadaan yang ekstrim macam ni. Pada tahun 2002 pula, NSX kali ni dia dapat facelift supaya nampak lagi moden. Cuma entah kenapa sales NSX ni makin lama makin jatuh. Jadi akhirnya Honda kena berhentikan production dia. Dia masih develop lagi teknologi NSX ni, tapi eksklusif untuk racing saja. Dah tak jual kepada orang ramai. Ini memang cabaran yang biasa untuk supercar manufacturer, sebab pada tahun 2000 orang dah mula start concern tau pasal environment, pasal fuel consumption. Jadi memang kurang demand untuk kereta sport yang macam ni. Orang lagi suka beli SUV. Manufacturer pun susah juga nak belanja lebih untuk bangunkan teknologi untuk kurangkan pencemaran ni. Sales pun kurang, jadi terpaksalah stop production. Tapi disebabkan Honda ni dia tak give up terus NSX dan diorang masih buat untuk racing. Maknanya development NSX ni dia tak pernah berhenti. Jadi dia macam tunggu masa je lah. Bila company ada duit balik, diorang akan produce semula NSX. Dan memang inilah yang berlaku pada tahun 2012, di mana diorang reveal NSX Concept. Cuma rupa dia kali ni memang sangat berbeza dari NSX sebelum ni yang dah tamat production tu. Dah tak macam Ferrari lagi. Dan NSX baru ni kalau ikutkan memang hype sebab pernah masuk dalam cerita Avengers. Walaupun kereta yang Iron Man guna tu kereta dah lama sebenarnya, tapi kereta ni asalkan masuk dalam movie je, confirm glamour lah. Cuma masalah bagi NSX baru ni bagi saya, harga dia tu. Dekat US, full spec kereta NSX ni start dengan harga RM850,000. Memang lain macam. Masuk Malaysia pula harga dia jadi jeng 1.2 juta ringgit. Itu yang 2017 punya tau. Yang baru saya pun tak berani check. Jadi bila price range dah macam ni, agak mencabar juga untuk jual sebab orang akan tengok option lain macam Ferrari dan sebagainya. Brand Honda tu sendiri kalau bagi orang Malaysia lebih sinonim dengan kenderaan harian. Jadi bila dia jual supercar, kita pun ada skeptical sikit lah. Tapi mungkin dekat market US dengan Jepun, kereta ni laku. Sebab tu Honda masih produce lagi. Dan diorang pun keep bawa NSX ni join racing di merata dunia. Jadi brand NSX tu dia sentiasa ada, tak hilang. Saya dulu ingatkan kalau seorang ni dia minat sangat Honda, dia mesti nak beli Type R. Itu kira dah cukup hebat lah tu. Rupanya ada lagi atas, Honda NSX pula. Buat masa ni saya sendiri tak pernah nampak lagi atas jalan dekat Malaysia. Korang sendiri pernah terjumpa tak? Teringin tak nak pakai NSX ni? Apa-apa pun jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.